Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم كتاب الزكاة كتاب الزكاة الزكاة لغة النماء والزيادة. Zakat dari sudut bahasa adalah an-nama wa ziyadah. An-nama maksudnya berkembang, wa ziyadah bertambah. Itu maksud az-zakat. Zakat an-nama berkembang, ziyadah bertambah. Qala Ibnu Qutaybah thummiyat bidzalika li'annaha, dinamakan zakat itu li'annaha tuthmirul mal wa tanmiyah wa tanmihi, dia mengembangkan harta benda. Tuthmir, dia mengembang dan mencambahkan harta dan mengembangkan harta. So dari sudut lughatannya yadullu ala an-numu, dia menunjukkan atas an-numu, atas benda yang berkembang dan meningkat. Fayuqalu zaka idza nama, dan disebutkan zakah apabila dia berkembang. فسميت زكاة لمعنى اللغوي وسميت صدقة لأنها دليل لصحة إيمان مؤديها وتصديقه. Dan juga dinamakan sadaqah. Zakat juga dinamakan sadaqah. Sadaqah asal daripada perkataan sidq, jujur. Sadaq, in sadaq, jika engkau benar, jika engkau jujur. Dan dinamakan zakat itu sadaqah li'annaha dalilun, kerana dia menunjukkan ataupun dalil li sihhatil iman, sah ataupun sahihnya iman seseorang. Bila dia sahih, bila iman dia betul, dia akan keluarkan zakat. Jujur daripada jiwanya dan membenarkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Sebab itu zakat dinamakan sadaqah. Wa syar'an haqqun wajibun fi malin khas. Hak wajib pada harta yang khusus. Zakat dari sudut syarak, hak wajib pada harta yang khusus. Harta yang khusus maksudnya harta-harta yang wajib zakat. Tak semua harta ada zakat. So zakat adalah hak wajib yang dikeluarkan pada harta yang khusus, li ta'ifatin makhsusah, dikeluarkan kepada kumpulan yang khusus, ta'ifatin makhsusah fi waqtin makhsus, pada waktu yang dikhususkan. So zakat adalah hak wajib pada harta yang khusus, dikeluarkan pada orang yang khusus, dikeluarkan pada waktu yang khusus. So itu zakat. Wa tajibu zakatu fi khamsati asya', dan wajib zakat itu atas 5 perkara, seperti bahimatil an'am, iaitu haiwan ternakan, wal khariju minal ard, hasil daripada bumi, wal asal wal athman, itu asal madu ataupun
athman, benda-benda yang dipanggil ada asman tu daripada ada harga lah. Dan juga urud tijarah, benda yang digunakan untuk perniagaan. Difardukan pada tahun yang kedua daripada hijrah. Ini khilaf di kalangan ulama. Sebahagian kata tahun keempat, sebahagian kata tahun kelima, sebahagian kata tahun yang kedua hijrah. Wa syuri'at, dan disyariatkan zakat itu untuk membersihkan harta. Untuk membersihkan harta. Sebab itu zakat juga bermaksud suci. Zakat juga bermaksud bersih. Qad aflaha man tazakka, telah suci, ataupun qad aflaha, telah berjaya orang yang menyucikan jiwa. So zakat adalah menyucikan. So dia menyucikan harta dan dia menyucikan jiwa orang yang mengeluarkan zakat. Wa tuhratul linnafs, suci pada jiwa. Wa ubudiyatul lirrabb, dan ada bentuk ubudiyah kepada Tuhan. Wa ihsanan ilal khalq, dan ihsan kepada makhluk. Dan zakat adalah salah satu rukun Islam yang besar, sebagaimana yang kita semua maklumi. Dan besarnya zakat itu sehingga berlaku pada zaman Abu Bakar radhiyallahu an. Abu Bakar memerangi orang yang tidak mau keluarkan zakat. Orang yang ingkar untuk keluarkan zakat, Abu Bakar perang. Yang pada asasnya Umar tak menyetujuinya. Kerana Umar kata, bagaimana engkau nak berperang dengan orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dia ucap la ilaha illallah, dia salat, tapi dia zakat dia ingkar, dia tak nak bayar. Tak nak bayar tu sebab dia rasa pada zaman Rasulullah perintahkan, zaman Nabi wafat dah tak payah dah lah. Sebab Nabi dah wafat dah. So bila Nabi wafat, maka pada mereka tak perlu lagi bayar zakat. Abu Bakar ambil keputusan untuk memerangi jika ingkar. Umar tak bersetuju kerana Umar melihat bahawasanya orang yang tak keluar zakat ini masih Islam, iaitu mengucap 2 kalimah syahadah dan mendirikan salat. Abu Bakar tetap dengan pendirian untuk memeranginya, dan Abu Bakar berhujjah, apa bezanya orang yang tidak mau mengeluarkan zakat ataupun ingkar kepada kewajipan zakat dengan ingkar kalau diingkar tak nak salat. Salat apa hukumnya? Wajiblah. Qaulain, 2 qaul di sisi ahli sunnah wal jamaah. Satu, murtad kafir. Satu, murtad kafir, orang yang tak menunaikan salat. Dan satu lagi, berdosa besar. Tidaklah sampai murtad kalau sekiranya dia masih beriman kewajipan salat tapi malas. Yang penting 2 qaul. Dan para sahabat sebahagiannya memahami apa yang Nabi sebut pembeza di antara orang Islam itu menunaikan salat tak? Orang Islam dengan kafir. So kalau sekiranya tidak salat, apa hukumnya? Kafir. Apa hukum kalau tidak mahu mengeluarkan zakat? Tak sama. Samalah. Sebab rukun Islam itu 5. Mengucap 2 kalimah syahadah, salat, zakat, kemudian apa? Puasa, bulan Ramadan, dan haji di Baitullahil Haram. Siapa-siapa yang ingkar salah satu daripada rukun Islam, murtad. Walau salat. Walau dan walau. Dia ingkar satu kerana rukun itu tiang. Dan kalau satu digugurkan, runtuhlah Islamnya. Baru Umar faham dan Umar setuju apa yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan dia juga adalah mahasinul Islam, iaitu antara perkara-perkara yang mencantikkan agama Islam, keluarkan zakat. Kenapa? Dari sudut al-musawat, kesamaan, wat-tarahumi, kasih sayang antara satu sama lain, at-ta'atuf, berlemah lembut antara satu sama lain, wat-ta'awun, bertolong bantu antara satu sama lain.
Maka itu semua menunjukkan mahasinul Islam. Maka Islam apabila wajib mengeluarkan zakat, maka dia menunjukkan betapa indahnya Islam, kerana Islam tidak mementingkan peribadi. Tapi Islam juga digambarkan dalam zakat adalah suatu agama at-takaful, suatu agama yang bertolong bantu antara satu sama lain. Maka kewajipan orang yang kaya mengeluarkan duit ataupun harta yang dia ada daripada lebihan yang Allah bagi kepada dia, dan dia beri kepada orang yang fakir dan miskin dan orang-orang yang memerlukan. Tidakkah itu akan menimbulkan kasih sayang antara orang Islam? Dan tidakkah itu sendiri menunjukkan betapa Islam sangat mementingkan hidup bermasyarakat dan tidak hanya kekayaan berlega hanya pada satu kelompok saja. Maka Islam suruh keluarkan supaya harta itu boleh berlega, berpusing di antara orang-orang Islam. Maka itu kewajipan zakat yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sesiapa yang ingkar kepada kewajipan ini maka hukumnya murtad, dan orang ini akan, kalau sekiranya mati dalam keadaan ingkar tak kena keluarkan zakat, maka kufurlah dia. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث معاذا إلى اليمن فذكر الحديث وفيه إن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم متفق عليه واللفظ للبخاري. Daripada Ibnu Abbas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutuskan Muaz ke Yaman. Dan hadis ini panjang lagi, iaitu apabila Nabi mengutuskan Muaz ibn Jabal al-Ansari ke Yaman, dan Muaz bin Jabal adalah di antara ulama sahabat, adalah ulama di kalangan sahabat. Ba'asahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-Yaman sanata 10. Nabi perintahkan dia ke Yaman pada tahun ke-10. Faqala lahu sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda kepadanya, innaka taqdumu ala qaumi min ahli kitab, engkau akan berjumpa dengan kaum ahli kitab, engkau akan berhadapan dengan suatu kaum ahli kitab. Falyakun awwalu ma tad'u, dan hendaklah benda pertama sekali yang kamu serukan, dakwahkan kepada mereka itu ahli kitab, syahadatu an la ilaha illallah, itu syahadah dua kalimah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah wa anni rasulullah, dan aku adalah rasulullah. Fa in hum ata'u lidzalika, kalau sekiranya mereka itu taat kepada yang pertama tadi itu, maka fa'alimhum, maka beritahulah kepada mereka, anna Allah aftarada alaihim 5 salawat, Allah fardukan atas mereka 5 kali salat. 5 kali salat fi kulli yawm wa laylah, pada setiap hari ataupun sehari semalam. Fa in hum ata'u lidzalika, kalau mereka taat pada yang kedua pula, maka beritahu kepada mereka, fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim sadaqatan, Allah fardukan atas mereka sadaqah, itu zakat, sadaqah, tu'khazu min aghniyaihim, diambil daripada orang-orang kaya di kalangan mereka, dan dikembalikan fi fuqaraihim, dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di kalangan mereka. Fa in hum ata'u lidzalika, kalau mereka taat yang demikian itu. 3. Fa iyyaka wa karaima amwalihim, jaga-jaga kamu wa karaima amwalihim, harta-harta yang mulia, harta-harta mereka yang karaim. Karaim tu asalnya mulia lah, ataupun harta-harta yang terbaik yang ada pada mereka. Maksudnya jangan melampaui batas, pergi kutip ataupun pergi hanya mengambil harta benda yang elok-elok je.
wattaqi da'watal mazlum, dan takutlah kamu kepada doa orang yang dizalimi. Maksudnya jaga-jaga kamu dengan kemuliaan harta benda mereka, karaima amwalihim, dan takutlah kamu kepada doa orang yang dizalimi alih. Fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab, kerana tidak ada di antara mereka itu dengan Allah hijab. So itu hadis panjangnya, muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Wal lafzu lil Bukhari. Jadi Nabi pertama, Nabi utuskan ke Yaman seorang sahabat Nabi yang alim, iaitu Muaz ibnu Jabal, sebagai qadian, walian, sebagai qadi, sebagai ulama, sebagai wali, orang yang nak menguruskan urusan mereka pada tahun ke-10. Dan Muaz ibn Jabal ini berada di sana sehinggalah dia kembali pada zaman khilafah Abu Bakar radhiyallahu an. Muaz ibn Jabal seorang ulama di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada hadis ini, maka para ulama mengeluarkan hukum ataupun faedah daripada hadis ini, hendaklah yang dihantar untuk berdakwah itu adalah ulama. Hendaklah yang dihantar untuk berdakwah itu orang yang ada ilmu, orang alim. Al-fudala, yang memiliki kelebihan. Thumma zawadahum bil ulum al-jalilah wan nasaih al-thaminah wa amarahum an yad'u an-nas bil aham min umurid din. So pertama adalah menghantar orang alim untuk berdakwah. Kerana agama Islam tidak dibina di atas kejahilan. Faqidus syai' la yu'ti. Kata pepatah kata, faqidus syai', orang yang tak ada apa-apa, la yu'ti, tak mampu nak bagi apa-apa. Orang yang tak ada harta, macam mana dia nak bagi duit? Orang yang tak ada ilmu, macam mana nak hantar pergi berdakwah kalau diri sendiri pun tak ada ilmu? Sebab itu, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah kamu dengan ilmu la ilaha illallah. Maksudnya orang yang nak dihantar berdakwah kepada agama Islam ni orang alim, bukan jahil. Maka Nabi memilih para sahabatnya yang ada ilmu untuk dihantar mengajarkan agama Islam. Pada zaman Rasulullah, pok-pok kafir menipu Rasulullah supaya hantarkan 70 qurra, 70 orang ulama untuk mengajarkan agama Islam. Kemudian akhirnya 70 itu dibunuh. Maka Nabi SAW doa atas pok-pok ni, itu dipanggil kunut nazilah. So Nabi hantar qurra, Nabi hantar orang-orang alim, jangan hantar orang jahil. Maka orang-orang jahil, kalau kita hantar, kita pun jahil jugalah. So agama Islam, agama yang dibina di atas ilmu. Apa itu ilmu? Ma qala Allah wa ma qala Rasul wa ma qala sahabatu hum ulul irfan. Ilmu itu qala Allah, firman Allah. Ilmu itu sabda Rasulullah. Dan ilmu itu apa yang sahabat katakan. Wa ma hum ulul irfan. Mereka itu orang-orang yang irfan, orang-orang yang cerdik. Itu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mal ilmu nasbaka lil khilafi safahatan. Bukanlah ilmu itu kamu nisbahkan kepada orang bodoh, ataupun ilmu itu kamu nisbahkan kepada satu orang yang jahil, dan dia tak boleh nak membezakan antara ra'i fulan, antara perkataan orang dengan pandangan Rasulullah atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang jahil, jahil kepada Quran, jahil kepada sunnah, tak layak untuk dijadikan dihantar untuk mengajar ilmu agama lah.
So hak ni penting daripada hadis ni. Zaman sekarang orang-orang jahil mengajar. Orang-orang jahil mengajar. Orang-orang jahil tak tahu apa Al-Quran, tak tahu sunnah Rasulullah, maka dia ajar benda merepek. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tak ada apa-apa tak boleh bagi apa-apa. So bila dah dia tak ada daripada otak dia tu ataupun ilmu daripada dalam itu Al-Quran dengan sunnah, maka dia nak bagi apa ke orang ramai? Maka dia pun bagilah cerita wali-wali. Dia pun bagilah cerita keramat-keramat. Dia pun bagilah cerita petua itu, petua ini, petua itu, petua ini. Petua nak kaya. Petua nak anak handsome. Dia tak kaya-kaya. Petua nak cerah mata, dia pakai spek lagi. Bawa hadis-hadis palsu, tak boleh membezakan hadis palsu, tak boleh bezakan hadis dhaif. Maka dia pun sebarlah kepada masyarakat. Setiap kali sebut Muhammadun Rasulullah, bila orang azan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kan, untuk tujuan bagi mata tu terang, yang dia sampai ke sudah rabun dan power speknya makin bertambah. Dan mungkinlah kot, sebab pakai spek nampak cerdik kot. Maka dia pun buat amalan petua-petua yang dia tu sendiri tak berapa nak dapat petua tu. Petua amalan jadi kaya, dia tak kaya-kaya juga. Apa tak lagi petua merepek-repek dan sebagainya. Petua nak dapat anak handsome. Ini semua kurniaan Allah Ta'ala lah. Jika Allah bagi, Allah bagilah. Habis kalau doa dapat anak handsome, tiba-tiba anak tak handsome, saya lagi dia salahkan takdir. Saya lagi dia salahkan, aku dah baca dah surah Yusuf, aku dah baca dah surah Maryam, nak dapat anak cantik. Siapa kata baca surah Yusuf dapat anak handsome? Siapa kata baca surah Maryam dapat anak cantik? Habis baca surah lembu, dia nak baca surah Baqarah sebab Nabi kata bacalah surah Baqarah, syaitan akan lari daripada rumah yang dibaca di dalamnya suratul Baqarah. Waktu tu dia mengandung, dia baca surah Baqarah, tak dapat lembu, tak dapat. So kadang-kadang benda ni boleh fikir dengan otak, tapi kadang-kadang orang kita nampak saja pakai serban dengan jubah, sebutlah petua-petua macam-macam, terus dia ulama. Dia ulama. Yang terbaru keluar pula hak Bedeham tu. Dah Bedeham sampai 7 kali tu. Tengok video. Siapa tak tengok, Alhamdulillah. Siapa tengok dia kena macam Medusa tu kan, rambut kepala je. Nak kencing kena Bedeham. Lepas Bedeham dia pun ambil tisu, dia kata lap kali pertama. Tengok pula. Okay. Agak. Minta maaf lah. Sebab dia kata minta maaf lah ya tuan-tuan. Masalahnya sibuk pula tu cakap dia tu. Saya tu. Dia punya lah maksudnya. Kali kedua pula lap lagi. Kedik. Tengok pula ada. Ambil lagi tisu. Kali ketiga. Kedik. Ambil lagi kali keempat. Alamak, ada lagi. Ambil lagi kali kelima. Ada lagi. Ambil kali keenam. Ada lagi. Sampai kali ketujuh, dia kata. Sampai kali ketujuh. Yang kali ketujuh tu baru dia kata tak ada. Apa tak? Yang kali ketujuh tu baru tak ada. Berapa jam nak duduk tanda? Lepas tu kita baca Talbisul Iblis. Antara Talbisul Iblis dalam bab taharah, berlama-lama duduk dalam tandas.
Antara yang disebut oleh Al-Imam Ibn Jauzi, duduk dalam tandas dah lama satu hal. Kemudian dah istibrak. Berdehem tu lah. Istibrak tu berdehem tu. Ada orang langkah ke depan, langkah ke belakang. Ada orang dia angkat kaki sebelah lagi. Ada orang dia loncat-loncat agaknya. Sebab supaya nak memastikan air kencing betul-betul tak ada. Islam tak taruh apa itu punyalah satu. Kalau begitu hak yang ke-10 kuda tenyi memang ada ayah. Dia pula basuh dan memang basah lah. Air paip tu. Basuh kencing. Apa yang dikatakan istinja? Istinja benda yang keluar daripada kubul dan dubur. Bila dah tengok dah tak ada dah apa benda tu, tak payahlah nak ditengok-tengok kali yang ke-20. Sebab benda tu dalam. Boleh jadi sahaja kalau kita berjalan keluar juga. Boleh jadi. Maka dalam bab taharah, apa dia punya garis panduan? Yakin tak? Yakin. Al-yaqin la yazulu bisyak. Bila kita yakin air kencing dah tak ada, maka syak tidak memudaratkan sedikit pun. So bila kita basuh dan sebagainya, kita pun dah memang tak rasa air kencing keluar, kita pun lap, jangan ditenang-tenang dah. Tenanglah tengok. Dan jangan dibuka-buka lubang tu. Dia buka lubang tu, memanglah nampak cecair. Ni yang mengajar ni siapa? Ustaz. Apa Nabi buat? Nabi renjis. Lepas dah habis istinja semua, Nabi renjis pada bahagian kemaluan. Renjis tu sama ada renjis terus ke kemaluan atau tarik zip, renjis kat seluar tu. Jangan basahkan seluar. Renjis. Iyalah. Sebab disebut dalam kitab fiqh. Istibrak tu yang kita panggil berdehem tu lah. Itu pun berdehem pun satu masalah juga. Berdehem daripada tandas Baitul Salam ni sampai kedai mamak bawah boleh dengar dia berdehem. Punya berdehem. Habis semua yang masuk dalam tandai masjid itu tahu kalau nak berdehem tu udah kita pun berdehem juga. Adakah berdehem mesti keluar suara? Kalau boleh tak? Tak kira lah. Atau dah kita fikir sebab fal yantuk jentik. Ambil kau. Disebut dalam kitab fiqh. Satu kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, barang siapa yang setelah diistinja dan sebagainya, dia pergi dipicit, dia tengok, dia tenang, dan dia salat, merupakan bid'ah. Bukan bid'ah. Nabi tak pernah ajar apa itu. Biar cukup dengan 3 biji batu, 5 biji batu. Bila dia buat demikian, apa akan menatijahkan apa? Sampai 7 kali nak kena lap, maka dia akan menyebabkan jadi apa? Was. Jadi was-was. Maka itu yang setan mau. Setan mau was-was. Itu je. Bila dia was-was, dia duduk lama dalam tanda, lepas takbiratul ihram imam, duduk lama-lama. Maka kita ni jadi sebagainya dah macam orang putih. Bila berak tu tengok handphone, baca. Dulu dalam cerita-cerita tu kan baca paper. Bila berak baca paper. Ini tasyabbuh bil kuffar.
Itu tak ada adab namanya. So adab dalam bilik air, cepat, jangan duduk lama-lama. Lepas selesai, keluar terus. So yang ajak benda merepek-repek ini dipanggil takalluf, melampau-lampau. Bila takalluf, maka hak ni lah yang dikatakan oleh Rasulullah, ala halakal mutanatti'un. Celakalah orang yang bermelampau. Celakalah orang melampau. Celakalah orang melampau. Kerana melampau itu adalah ajaran syaitan. Melampau. Maka apa-apa pun jangan takalluf. Dalam bab taharah, jangan takalluf. Orang yang macam ni kemudian ajar bab fiqh kepada orang ramai, jadi apa? Jadi bodoh lah. Bahasa kasarnya. Nak lembut sikit, tengin lah. Kerana lagi teruk mana. Lagi tengin lah orang. Orang belajar fiqh bertambah was-was. Ambil kau. Orang belajar fiqh bukan bertambah ilmu ni, dia bertambah was-was. Orang belajar agama, bila belajar untuk apa? Untuk ngajar kita ni ada ilmu dan yakin. Dan untuk menghilangkan was-was. Itulah ilmu. So bila ilmu mendatangkan was-was, itu kan ilmu. Itu merepek. Itu melampau. Apa nama lagi, dalam wudu kita disuruh basuhan pertama, basuhan kedua, basuhan ketiga, jangan basuhan keempat. Siapa basuh basuhan keempat, maka ni membazir air, maka ni kawan setan. Kenapa tak yakin lagi? Dah 3 kali basuh tangan pun tak yakin. Maka sebab tu was-was adalah adik-beradik gila. Pok-pok was-was ni, ikat dia, bubuh dalam cage ke apa ke, ikat dia, rendam dalam swimming pool. Rendam dalam swimming pool, bawa keluar. Kalau dia rasa dia masih kering lagi, memang gila lah. Dia nak mandi wajib, dia pun terjun swimming pool. Niat dah sekali semua. Dia keluar-keluar, rasa macam tak yakin. Macam tak yakin. Dah masuk swimming pool pun tak yakin mandi wajib. Tak gila namanya. Itu belum lagi tata cara mandi junub. Tata cara mandi junub. Apa rukun mandi junub? Rukun mandi junub, niatlah dah. Pertama niat. Yang kedua, meratakan air ke seluruh badan. Dah selesai. Tak yakin belakang badan Ustaz lalu. Tak yakin belakang badan ke? Itu kena sebat tu. Dia si yakin. Dia pun kata, perempuan mandi wajib, mandi junub wajib tenggung. Pernah dengar tak? Cangkung lah. Tenggung. Cangkung. Perempuan hak mandi wajib, kalau tak cangkung, kalau tak tenggung, tak sah mandi junub, dia kata. Sama lelaki tak? Ya ke? Yelah, lelaki tak ni sangat. Kalau perempuan, perempuan tu ditekankan tu. Lelaki satu bahagian je. Perempuan dua-dua bahagian. Tu ada wajib tenggung. Wajib tenggung. Siapa tak tenggung, siapa tak cangkung, tak sah mandi junub. Siapa yang mandi junub? Engkau ke dia? Engkau mandi junub, engkau lah. Kau yakin tak? Settle. Hak engkau? Yakin? Yakin. Settle. Apa yang masalah? Kalau dia tak tenggung, dia angkat kaki sebelah, tembok air di bawah. Boleh? Boleh lah, suka dia lah. Suka dia lah nak tenggung ke, nak angkat sebelah kaki ke, nak angkat dua belah kaki ke. Yang penting, dia bagi tahu, agama bagi tahu, meratakan air keseluruhan badan. Selesai ya? Kalau aku yakin, siapa kau untuk bagi tahu aku punya mandi junub tak sah? Ni lu ustaz ni. Belajar mengajar fiqh untuk menyusahkan orang ramai. Mengajar Al-Quran daripada kawan tu tak reti baca Quran, dah reti baca Quran pun jadi teruk baca Quran.
Dia pun baca Al-Quran. Ustaz tu kata, kau ni banyak salah tajwid ni, pergi kelas tajwid. Dia pun pergi kelas tajwid. Lepas pergi kelas tajwid, dia jadi imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ambil itik serati tu masuk mulut dia. Sebab ustaz kata ha kena sebut macam itik serati. Dia pun itik serati pun tak pernah tengok, tak pernah tahu itik serati tu yang mana satu. Yang aku tahu itik sejenis tu je lah. Dia pun belajar ha. Jenuh. Kalau duduk kampung duduk depan itik. Ha, memang. Datang hari kami belajar tersalam. Belajar tajwid balik. Alham. Oh, tak betul. Sudah baik tak payah belajar tajwid orang itu. Belajar tajwid lagi, dia tak belajar tajwid lagi lancar daripada lepas belajar tajwid. Ha, bayangkan. Ha, hantarlah orang yang cerdik untuk mengaji. Kalau bodoh jangan jadi ustaz, tu je. Dia kata bidang profesional, doktor, jurutera. Ha, bidang-bidang hak ustaz ni apa dia? Tak profesional. Memang patutlah dia kata bidang ni tak profesional. Memang banyak yang tak profesional masuk. Dan banyak ustaz-ustaz tengin jadi. Marah pula orang. Macam ha? Tengin dapat tauliah. Dan cerdik sukacita dimaklumkan tauliah anda gagal. Sukacita. Hak yang cerdik tak dapat tauliah. Hak yang bodoh-bodoh tu semua dapat belaka. Semua dapat belaka. Artis mengajar agama pun semua dapat. Keluar 3 hari, pergi Indonesia sebulan. Dia bertobat daripada jadi artis, dia bertobat, dia pun pergi join tabligh. Lepas join tabligh, pergi pula Indonesia sebulan, balik dapat tauliah. Kalau ada doktor berlaku menipu, doktor kena tangkap dah masuk mahkamah. Nipu. Kalau ustaz nipu banyak sangat, tak ada akta. Tak ada akta yang nak menghukum satu ustaz bohong ke ustaz dah. Semua dah ustaz. Semua ustaz. Penyanyi nasyid pun dipanggil ustaz. Dah. Penyanyi nasyid pun ustaz juga. Dulu dia nyanyi-nyanyi tu gitu-gitu, kalau tobat pakai piyah jadi nasyid ustaz. Uskun ustaz macam protas. Bukan tak boleh, boleh belajar betul-betul lah. Belajar betul-betul ada ilmu okey lah. Tapi entahlah. Belajar meh datang pada salam ni. So pendek cerita, Nabi hantar orang cerdik. Nabi hantar para sahabat yang alim untuk mengajarkan agama ni. Supaya apa? Supaya orang tak sesat lah. Supaya orang tak sesat. Kemudian Nabi bagi suatu bentuk peringatan dan ajaran. Awalu ma da'ahum ila tauhidillahi ta'ala wal imanu bi risalati Muhammadin. Pertama sekali kita nak dakwah ni, dakwah tauhid dulu. Dakwah tauhid, iaitu syahadah la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Kerana itu adalah asal agama. So Nabi kata kat Muaz, kamu akan bertemu dengan puak-puak ahli kitab. Benda pertama sekali yang kamu ajak kepada dia, kepada dakwah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu dulu. Bukan sunat. Kau masuk Islam, sunat dulu. Sunat dulu. Dah takut kawan tu. Masuk Islam mau kena potong.
Nantilah dulu. Tak payah potong lagi. Faham dulu tauhid. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bila bersuci tu kita ajar buka kulub tu. Tu je lah, ajar tu dulu. Jangan potong-potong dulu. Bila dah sedia dan sebagainya, zaman moden pula, semua dah tak sakit lah, whatever lah, macam-macam secara sunat. Dan sukati dia lah, dia pilih lah bila dia nak kena sunat tu. Bukan pertama sekali mesti kena sunat dulu. Dia pun bising, kalau tak sunat wudu tak sah. Nanti dulu, biar dia masuk Islam dulu. Ajar dia tauhid dulu. Habis semayang, bagi faham tauhid dulu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah dulu. Yang lelaki biasa dia takut nak masuk Islam, dia takut sunat lah. Kau perempuan? Perempuan pula dia takut sepanjang hayat kalau dia masuk Islam, dia kata. Aku ada risiko dimadukan, dia kata. Sebab orang lelaki boleh kahwin 4. Macam mana kita nak khabar dia? Kahwin 4 tu memanglah syah kan? Memanglah syah, tapi dia datang dengan tanggungjawab dan bagi yang mampu saja kan. Macam mana kita nak bagi tahu kat dia? Jangan reject dulu madu ni, belum terang, belum tahu baru tersurat. Kan kita nak bagikan dia tak takut dah masuk Islam, jangan takut dengan poligami lah. Biasa perempuan dan Muslim ni dia takut nak masuk Islam. Ustazah pun takut. Ustazah pun takut. Nak yang bukan ustazah, yang baru masuk Islam. Hak orang baru masuk Islam ni, kita kena tahu bahawa sebelum kedatangan Islam, orang ada berapa perempuan? Isteri satu, perempuan sepanjang ramai. Sebelum zaman kedatangan Islam, kahwin ramai-ramai ni apa istilahnya? Lacuran. Bukan. Gundik. Apa tak? Monogami tu apa? Monogami satu Poligami banyak tak? Poligami ramai lah 4 kan? Zaman sebelum Islam bukan 4, bukan 10, puluh-puluh. Dan bukan saja Arab. Tengoklah China. Bukan China. Dinasti. Dinasti Cina tu kan. Tak banyak dia punya gundik. Tak banyak perempuan-perempuan dia. Arab tu usah dikenal lah. Maka banyak perempuan telah berlaku pada banyak bangsa dan banyak tamadun. Islam datang nak padam semua. Susah. Islam hadkan hanya 4. Dengan syarat-syaratnya. Daripada 20, 50, 100 perempuan dia ada, Islam hanya had 4. Mana lagi bagus? Mana lebih menjaga hak wanita? So itu dia kena faham. Sama juga apa tu? Abang yang musik. Sama juga isu hamba. Sebelum Islam datang, isu perhambaan bukan saja Arab. Hamba ada dalam Cina, dalam tamadun itu, tamadun ini, tamadun itu, tamadun ini, penuh hamba. Memang ada hamba. Dan hamba itu berjalanlah pada setiap bangsa, pada setiap zaman. Islam datang, apa Islam buat? Bebaskan hamba. Buat salah, bebaskan hamba. Buat salah, bebaskan hamba. Sampai zaman pada hari ini, sistem hamba dah macam tak ada. Itu Islam. So kalau kita tengok dari satu sudut, guna otak sikit dan berfikir. Zaman sekarang, ada sebahagian bangsa, Cina dan sebagainya, mereka ada isteri, dan yang pertama tu isteri dia lah. Dan dia ada isteri perempuan-perempuan simpanan dia. Kan? Tahu tak? Yang hak duduk kat rumah dia tu hak bini dia. Sebab mereka tak boleh kahwin lebih. Memang tak boleh. Ada skandal lebih? Tak apa. Ada skandal lebih? Tak apa. Jangan kahwin lebih je.
Itu tak sesuai dengan fitrah. Tak sesuai dengan fitrah. Bahkan bila orang kafir buat, kenapa tak ada timbul isu hak wanita? Bila Islam menghadkan 4 dan bolehnya poligami, tiba-tiba hak asasi lah, hak wanita lah. Perempuan dengan lelaki, mana paling banyak? Perempuan. Hari zaman tak, perempuan banyak daripada lelaki. Hak lelaki yang dah sedikit ni, sebahagian pusat serenti, sebahagian dadah semua-semua tu pusat serenti, sebahagian dah melingkup, sebahagian mati naik motor. Kan? Maka yang sikit itu tinggal lagi sikit. Perempuan makin bertambah banyak. Perempuan banyak dan perempuan banyak, sehingga pada waktu kini kalau ikut nisbahnya, satu nisbah berapa? Satu nisbah berapa dah lah ni? Sebelum kiamat satu nisbah 10. Elah ni pun dah dekat dah satu nisbah 10 dah. Nak masuk MRSM, sekolah berasrama penuh, bergaduh lah, perang lah perempuan-perempuan ya. Laki senang dapat tempat, perempuan dah lah tempat terhad, permintaan ramai, semua bertumpu kat sekolah tu je, sekolah pandai kan, sekolah cerdik tu. Dia nak 800 orang je, yang minta 4,000. Perempuan perempuan. Bayang kan? Itulah jawapan dia. So jawapannya, tengok kepada pengamalan yang bukan Islam buat tu. Tengok macam mana. Dan apabila Islam datang, Islam membenarkan poligami, dan poligami hanya 4 saja. Dan 4 saja itu tertakluk kepada syarat. Kalau kamu boleh mampu berlaku adil. Dan kalau tak boleh mampu berlaku adil, fawahidah. Maka 1 dah cukup. Okey, kemudian solat. Solat 5 waktu. Lepas dah setuju solat 5 waktu, baru zakat. Dan zakat itu diambil daripada orang-orang kaya dan diberi kepada orang-orang fakir di kalangan mereka. Dan disebut dalam hadis, sadaqatun fi amwalihim. Sadaqatun fi amwalihim. Sadaqah fi amwalihim, pada harta benda mereka. Maka di sini datang hukum hakam fiqh, ulama khilaf. Yang dipanggil hak ni, adakah hak pada harta ke ataupun hak pada tuan harta. So kalau sekiranya fi amwalihim, maka sebagian fuqaha melihat pada harta mereka, bukan pada batang tubuh pemilik harta. Sebab itu bila dia pada harta, maka jika sekiranya ada orang lain tolong bayarkan, boleh tak? Boleh lah. Sebab pada harta, bukan pada zimmah dia, bukan pada batang tubuh dia. Dan pada harta. Sebab itu adanya hukum hakam. Kalau budak-budak merosakkan harta benda awam, ataupun budak-budak merosakkan harta benda orang, kena ganti ke balik tak? Kena ganti. Siapa yang kena ganti? Wali dia. Wali dia ada dhaman. Perlu walinya bayar balik. Sebab fi amwalihim. Sebagai ulama kata, walaupun disebut fi amwalihim, tapi juga terlibat batang tubuh dia. Kalau dia tak keluarkan zakat, dia berdosa. Kalau dia tak keluarkan zakat, dia berdosa. Kemudian antara lagi faedah, tu'khazu min aghniyaihim faturaddu fi fuqaraihim, diambil daripada orang kaya mereka, diberi kepada orang fakir mereka. Maka daripada word ini ataupun ayat ini, maka keluar perbezaan pandangan ulama. Boleh tak harta zakat pindah negeri? Boleh tak harta zakat pindah negeri?
Kerana hadis ni kata diambil daripada orang kaya mereka, diberi kepada orang miskin mereka. Maksudnya dalam tempat mereka lah. So kalau Baitul Salam ni diambil orang kaya-kaya ni, dibagikan kepada orang miskin Baitul Salam juga. So kalau negeri Perak ambil daripada orang kaya orang Perak, negeri Perak diedarkan kepada fuqara orang Perak, maka tidak boleh langkau negeri. Tak boleh harta zakat ini dipergi ambil kutip kat Perak bagi kat wilayah. Okey. Tapi ini khilaf semua ni. Maka sebagai fuqaha pula melihat bahawasanya ianya jika sekiranya ada maslahah, ada kepentingan, ada keperluan, tidak mengapa harta zakat yang dikutip pada suatu negeri diberi kepada negeri yang sebelah. Umpamanya mungkin negeri itu dah tak ada orang miskin, maka ambil harta zakat itu berilah kepada negeri sebelah yang banyak orang miskin. Atau sekiranya ada keperluan yang lain-lain lah. Ada orang miskin dalam negeri itu, tapi bila dah dibedak-bedakkan, orang harta masih menimbun banyak. So bila harta masih menimbun banyak, pergilah bagi ke negeri-negeri yang mana tak cukup duit zakat, bagilah. Tapi kita suka menyimpan, tak suka memberi. Sedangkan dia bukan duit mak bapak kita. Kita kutip zakat dari orang ramai, dia takut benar duit zakat tu habis. Siapa kumpul paling banyak dapat 5 bintang. Contohlah. Biasa orang ada yang keliru kata kerja dekat KL, boleh ke aku bayar dekat kampung nanti zakat balik kampung. So itu masuk dalam yang ayat tadi tu. Tukhadhu min aghniyaihim, dan diberi kepada fuqaraihim. Maka sebahagian kata yang mana bekerja di Selangor umpamanya, maka keluar zakat di Selangor. Zakat fitrah waktu afdal bila? Kan sebelum solat raya. Dia dah balik kampung. Dah balik kampung nak bayar zakat fitrah, bayarlah kat kampung dia. Dia buat online pula. Supaya tak lari duit kita ke negeri lain. So ini semua masuk dalam bab muamalah dan ijtihad lah. Ini benda ni luas. Benda ni luas. Ustaz, kalau gaji kami kan, zakat pendapatan kami bayar dekat boleh ke? Zakat pendapatan khilaf di kalangan ulama. Tak wajib tak? Sebahagian kata tak wajib, sebahagian mewajibkan. Tapi kalau kami nak bayar di Perlis agar dimanfaatkan, hidupkan dengan aktiviti keagamaan, boleh ke? Kami yakin dengan Perlis, dengan Ustaz Nazim, Jabatan Agama boleh. Boleh, bayar senyap-senyap, jangan beritahu orang. Okey. Ada apa nak tanya? Tapi macam kita sebut tadi lah, ini berdasarkan pandangan fuqaha, sebahagian kata boleh, sebahagian kata tak boleh, untuk dinakalkan, dipindah keluar. Imam Ahmad ada kaul dia yang kata tak membenarkan. Tapi Imam Ahmad seperti biasa, kata Ahmad harus, kata Ahmad dalam kaul yang lain boleh, tak boleh. Macam itulah Imam Ahmad. Dia ada 2 kaul. Okey, fawaid sikit lagi. Zakat ni wajib dengan syarat-syaratnya, antaranya Islam. Orang kafir tak wajib lah, sebab dia kafir. Dan ini masuk juga dalam perbahasan dulu kita ada buat daurah usul fiqah tu kan. Adakah orang kafir tertakluk taklifan syarak? Adakah orang kafir kena salat? Ada tak orang kafir wajib keluar zakat? Adakah orang kafir kena puasa Ramadan? Kena tak? Maka sebahagian kata dia kafir, so tak kena lah sebab dia kafir.
Tapi bagaimana ayat Quran? Mereka pada hari akhirat, lam naku minal musallin. Orang kafir kata kepada Allah, wahai Tuhan, kami nak balik dulu dunia. Mereka tu diazab kerana apa? Kita ini tak solat. Maka orang kafir wajib solat. Orang kafir wajib keluar zakat. Tapi in the first place, kekafirannya itu ingkar keseluruhan dan ingkar yang paling besar. Takkanlah benda kecil-kecil dia nak ikut. Dah ingkar keesaan Allah, nak ikut keluar zakat? Memang tak lah. Maka di awal-awal lagi tu kafir ni itu telah menahan mereka daripada buat solat, daripada keluar zakat, daripada buat-buat amalan soleh. Dan yang kedua, antara syarat wajib itu orang yang memiliki nisab. Orang yang memiliki nisab. Zakat mesti ada nisab dan haul. Cukup haul. Nisab akan datang. Dan juga al-haul. Haulu wa haulul khariju minal ardi husulahu. Haul cukup tempoh. Dia mesti cukup nisab nilaian dan cukup haul. Itu wajib zakat. Jika benda itu tak cukup haul dan tak cukup nisab, tidak ada kewajipan zakat. Jika cukup haul dan nisab, maka datanglah kewajipan zakat. Itulah ulama bahas tentang zakat pendapatan. Zakat pendapatan 25 gaji masuk, 25 malam habis dah. 25 siang gaji masuk, 25 malam bayar itu, bayar ni, bayar tu, bayar ni, habis tinggal RM5. Tinggal 500. Nak zakat apa? Dia tu sendiri tak boleh nak keluar zakat dah, tak mampu zakat dah. Tambah pula ada bini 2-3. Kemudian ad-dain yamna' wujub zakah. Hutang adalah halangan daripada wajibnya zakat fil amwalil batinah wa hiya allati la tura wa innama hiya makhfiyatun fi sanadiqi wal ahraz. Ini juga ada perbahasan lah orang yang hutang ni. Seorang yang hutang, adakah dia wajib zakat ataupun tak? Dia wajib bayar hutang, itu wajib. So bila dia dapat gaji, dia berhutang dengan banyak orang, wajib bayar lah. So bayar hak orang dulu, hak baki baru kita tengok. Kemudian antara faedah hadis ni yang terakhir adalah harus bagi pemerintah melantik amil. Harus bagi pemerintah melantik amil untuk kutip zakat. Jika sekiranya amil kutip, maka bermakna kita bayar itu kepada pemerintah lah. Sebab amil ditugaskan oleh pemerintah. So amil, sebab itu amil ada 1/1 bahagian daripada zakat. So amil yang buat kerja ni, maka dia buat kerja, dia dapat persen 1 bahagian daripada orang yang berhak dapat zakat atas kerja yang dia buat lah. Zaman dulu zakat macam mana? Mana ada online. Dan zakat tak dengan duit. Zakat lembu-lembu, zakat kambing-kambing, zakat unta dengan untanya, zakat padi ke benda ke kena keluarkan lah, padi whatever, zakat buah-buahan dan sebagainya lah. So amil kerjanya pergi kutip. So Nabi hantar amil pergi ke rumah kutip zakat. Pada zaman Abu Bakar, amil pergi kutip-kutip, dia pun tak nak bayar. So amil pergi kerja kutip zakat. So kalau dia kena wajib keluar 5 ekor lembu, amil tu tarik 5 ekor lembu tu. So bila tarik ekor lembu, bawa kepada mana? Baitul Mal lah. Bawa guni beras ke benda, gandum ke, korma, bawa pergi Baitul Mal. Hak tu datang pula hadis haknya Abu Hurairah jaga Baitul Mal tu, setan datang main mencuri tu.
So itu harta yang disimpan kat situ. So layaklah mereka diberi harta dan satu bahagian daripada zakat kerja yang mereka buat. Amil sekarang bukan tak boleh, boleh. Tapi kan kita yang kena pergi kerja amil. Zaman dulu amil pergi kutip. Zaman sekarang amil duduk goyang kaki. Marah pula Ustaz Zakat. So dia duduk. Ada sebab semua dah guna ni ketah-ketah ni. Berapa? Zakat fitrah pun gitu juga. Duduk aja kan. Lah betul lah juga. Sebab zakat fitrah kan sebelum nak solat raya. Jenuh juga lah kau nak berjalan kan. Itu okey lah lagi. Tapi zaman sekarang orang nak bayar zakat fitrah macam mana? Orang nak ambil waktu afdal kan. Memang tak boleh lah kan. Sebab apa tak boleh? Sebab beratur tu bersila beratur. Daripada lepas salam kedua subuh hari raya tu, ambil duduk sebelah belakang masjid tu, beratur bersila panjang. Seorang makan masa. Mana? Berapa orang? 5 orang ya? 5 orang. Okey nak. Tulis. Okey, mana ke dia? Kau baca dah. Okey, salah. Inilah dia. Kan? Inilah dia zakat bagi menggantikan beras. Nasib baik. Sah, tak sah? Sah. Kalau nak jenuh pula gitu. Tak sah lagi sekali. Inilah dia. Lu ijab kau pula. Nasib baik tak ada. Sah. Tak sah. Lah, ada tu doa. Okey, makan dah. Okey, yang kedua. So daripada lepas salam kedua subuh tu 5 orang je dan. Ada buat online. Okeylah juga online. Punyalah senang. Hang bubuh tabung kat tepi hang tu. Bubuh tabung. Okey. Buka daripada lepas salam subuh. Buka lah sekali lah. Sebelum orang nak sembahyang raya pukul 8. So ada berapa jam? Lebih kurang 2 jam. Hang bubuh je kotak kat situ. Bubuh je lah. Kan? Orang datang kena bubuh. Orang datang bubuh. Macam kutip sedekah. Kan? Makan beras apa? Kan? Beras apa pula? Nak kena pula buat assessment. Beras apa? Kawan tu pun bukan reti pun basmati ke benda entah. Dia pakai beli je. Bini dia suruh beli beras. Bini dia suruh beli beras. Orang lelaki ni kau beli, tak kira lah sunflower ke. Asal beras beli je lah. Rambutan ke papaya ke benda ke. Mana pula nak tengok beras? Beli yang Taj Mahal tu ya. Taj Mahal mana pula? Basmati pula. Banyak pula tu jenis. Super, tak super. Super 5, super 4. Dia pun dah confused dah. Basmati macam mana? Long. Nak panjang mana? Nak super long ke? Nak long. So nak kena pilih pula tu ting. Pertama basmati RM12. Beras beras apa tau? Cap papaya RM7 lah kan. Dia pun susah benar lah. Tetapkan je lah semua sama senang. Bubuh satu tabung, bubuh lah. Bubuh. Nak ambil resit, ambil. Resit tu orang nak bubuh dalam EA form je. Apa nama tu, LHDN tu. Alah, 5 orang, 5x7, RM35 je nak bubuh dalam EA form tu. Apa nama LHDN tu. Dosa penat ambil. Dah bayar.
Nanti orang tipu. Kau sibuk tipu apa? Beras pun orang boleh tipu. Nak basmati ke tak basmati ke benda ke. Mesti dia ambil paling murah. Lah ni ada pula online. Dia tipu ke? Dia tak tipu ke? Dia ada 20 orang anak. Dia bayar untuk 5 orang lah. Tak dia. Itu dia dengan Tuhan lah. Bukan kerja kita pergi ke berapa anak? 20. Jenuh. Nak kena kira. Kan? Bubur satu tabung selesai. Semua orang boleh buat yang afdal. Dah gitu. Entahlah. Aku bukan kerja pasal zakat. Calangan tak diterima. Wallahu a'lamu bissawab. Yang akan datang, hadis yang pertama ni adalah hadis tentang zakat haiwan. Ada panjang sikit. Bentuk labun lah, bentuk tak labun lah. So insyaAllah kita jumpa lagi yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apa dah? Ha? Jangan datang ke akan datang. Dengar bunyi macam ni. Oh, jangan datang. Akan datang. 4 Isnin depan berapa bulan? I 11 hari bulan I pergi Mekah. I tak ada. Seminggu, 10 hari tak ada. Mungkin kot. Ya ke? Dah I daurah. I daurah. Macam mana tu? Tuan-tuan dan puan-puan. Hari Sabtu ni ada daurah. Daurah apa lah? Kena tunjuk buku lah. Daurah buku fix masa apa dah? Entahlah. 4 bulan hari Sabtu. Ya, pembentangnya 3 orang. Tajuknya saya dah pilih sama-sama saya. Kupasan beberapa isu terpilih fiqh semasa, buku Dr. Basri Ibrahim. Nak betul lah buat daurah ni. Siapa pembentang? Ustaz Adli Saad, Ustaz Yasir Ramli. Kan? Dan Chaplain KA. Pagi pukul apa? 10.30 sampai 1.30. Oi, 10.30 start eh? 10.30 sampai 1.30. Ustaz 11.30, Ustaz Adli 12.30. Sejam eh? Okey. Sejam. Convention Sunnah 26 November Convention Sunnah. Kita baru lepas Convention Ilmu Sunnah apa? Kan? November 26 Convention Sunnah. KL. Perlis banyak sangat. Asyik perlis je buat apa? Lepas tu curi nama kita pula, habis semua convention. Semua nak convention. Sunnah convention lah apa benda. Dah tak kara culan. Dulu lain, sekarang lain. Maybe DBP juga. DBP juga, insya-Allah 26 November. Kecil kan? PDN sorry. Kita tak nak besar-besar, kita kecil dah. Dan insya-Allah akan dihadiri oleh Ulil Amri kita. PMX. Dengan tajuknya lagi orang marah pula, Ustaz K tak salapi. Nanti keluar tengok lah. Ustaz, ada terbaca dekat orang kata MBS Muhammad bin Salman ni Dajjal, betul ke? Kita ulas sikit sebelum tutup. Muhammad bin Salman Dajjal. Sebelum akan keluarnya Dajjal yang besar, akan keluarnya Dajajilah. Akan keluar Dajajilah. Dajajilah jamak kepada Dajjal. Dajjal yang kecil akan keluar dulu. Antara Dajjal ni adalah yang mengaku Nabi, macam-macam lah. Antara Dajjal kecil ini yang mengata orang lain Dajjal. Yang mengata orang lain Dajjal, dia lah Dajjal. Sebab dia suka pedajal orang. Kita dah sebut dah dulu isu tentang akhir zaman. Isu tentang akhir zaman ni isu besar. Isu besar. Sebagaimana peperangan perlukan kepada fatwa kibar ulama, fatwa-fatwa ulama-ulama besar.
bab-bab akhir zaman ini juga memerlukan fatwa kibar ulama, memerlukan fatwa-fatwa ulama-ulama besar. Bukan hanya orang yang jual nasi kandak. Bukan orang jual nasi kandak boleh cakap. Bukan orang jual buah-buahan tepi jalan bercakap kawan ni dajjal, kawan ni dajjal, kawan ni dajjal. Dia tak tahu rupa-rupanya dia dajjal. Dia tak tahu rupa-rupanya dia dajjal. So sebelum akhir datang dajjal besar ni, dajjal kecil akan muncul. Yang keduanya, yang nak tunggu dajjal ni kenapa? Punya obses dengan dajjal. Kita kalau boleh, kita nak mati sebelum dajjal keluar. Kita nak mati sebelum dajjal keluar. Kerana orang yang hidup di akhir zaman dengan fitnah ni bahaya. Dan kita bimbang termasuk dalam kategori orang-orang yang syirarul khalq, makhluk-makhluk yang buruk. Tak mau. Kita nak mati sebelum datangnya dajjal-dajjal ni. Tak mau. Sebab fitnah. Bukan saja orang alim tak mau jumpa dajjal. Sepatutnya kalau ada orang alim pun kata tak mau jumpa dajjal. Hak yang tak alim-alim ni lebih-lebih lagi lah tak mau jumpa dajjal. Dajjal ni dah ditulis kat dahi dah apa? Kat parah. Dah ditulis kat farah. Kafir tak? Ditulis kafir dan boleh dibaca oleh seluruh orang yang beriman. Itu pun banyak orang ikut dajjal. Itu pun banyak orang ikut dajjal. So dajjal ni kita tak tahu siapa dan sebagainya. Wallahu a'lam. Ini dalam ilmu ghaib di sisi Allah. Siapa kita untuk menuduh raja tu dajjal? Raja ni dajjal. Awak tak cakap raja kau dajjal? Baru kena. Cakap raja orang boleh lah. So ini semua yang cakap ini orang jahil, dan cakap ini orang yang tak mengaji agama pun tak tahu mana datangnya. Nak kata sunnah pun tak sunnah pun, mana belajar sunnah pun ini. Tak ada orang yang belajar sunnah suka sangat obses dengan benda-benda akhir zaman ni. Dan juga macam kita sebutkan konspirasi-konspirasi ni. Konspirasi-konspirasi ni sebenarnya dia tak sedar dia itulah yang telah terkonspirasi. Dia itulah yang telah terkonspirasi oleh setan dan dajjal. Tujuan dia apa? Kita nak tanya apa tujuan dia? Apa tujuan melabel orang dajjal? Apa tujuan ni dajjal, tu dajjal, ni dajjal, tu dajjal, ni dajjal, tu dajjal? Tengok pula nampak tu dia menolong Amerika lah, macam-macam lah tuduh macam-macam yang kita pun tak jelas. Hak yang dia sokong tu pun macam lah tak suka Amerika. Yang dia sokong sangat tu macam lah tak suka Amerika. Jordan ni apa? Dia apa Mahdi? Mahdi katanya. Negara dia ada kedutaan Israel. Kita tak ada. Macam mana negara Mahdi ada kedutaan Israel? Jangan dengar. Haram untuk dengar pokok ni. Haram untuk sekali dengan pokok ni. Haram untuk berkawan. Ni orang macam ni. Kalau ada ustaz kita yang masih lagi duk berkawan dan sebagainya, tak jelas manhaj. Tak jelas manhaj. Betul? Tak jelas manhaj tu. Ataupun tak tahulah. Dia nasihat, dia kata mungkin dia nasihat. Tapi nasihat apa kalau sekiranya orang tak mau dengar nasihat kita, kemudian kita berkawan lagi? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Kita dakwah kepada orang dengan hikmah. Kemudian bil hikmati wal mau'izatil hasanah, peringatan yang baik. Kemudian wajadilhum billati hi ahsan, kemudian debat. Dakwah kepada orang dengan cara yang baik ni orang jahil. So bila orang jahil, orang tak tahu apa, kita dakwah dengan cara lembut. Next step adalah dengan mau'izatil hasanah. Kalau dia telah tahu kebenaran, tersilap langkah, dan kita bagi peringatan yang baik, mau'izatil hasanah.
Next step, ada ilmu tapi seleweng dalam ilmu, maka stepnya wajadilhum billati hiya ahsan. Maka debat dengan dia ni dengan cara yang baik. Debat. Kenapa perlu debat? Sebab dia dah tergelincir dan tak mau ikut kebenaran. Maka debat. Next step, bila dah tak mau juga, apa? Yang geng-geng salafi suka sangat? Tahzir. Tahzir, boykot. So itu next step dia. Apabila dah kau tak mau dengar peringatan, bagi peringatan kau tak nak dengar, kau sombong. Tak sombong namanya tu. Kalau orang bagi tahu ini salah, kemudian dia still dengan kesalahan dia, itu tak sombong namanya. Sombong. Dan kita, apa stand kita? Orang macam ni jangan didekati. Jangan didekati. Tak boleh dekat. Sebab tak mau terima kebenaran. Dan ingkar degil. Berikutnya, boykot. Tahzir lah. Tahzir sampai bila? Tahzir sampai dia kembali kepada ajaran Al-Quran dengan Sunnah. Jika dia tidak mau kembali kepada ajaran Al-Quran dengan Sunnah, boykot. Lantak. 20 tahun pun tak apa, kita tak berdosa. 20 tahun pun tak apa, tak berdosa kalau dia tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. So ini jelas. Tak tahulah kalau dikatakan dia salafi ataupun manhaj Sunnah, benda ni pun tak faham, wallahu alam lah. Kita yang ikhwani pun faham. Ustaz, kebanyakan dia bila kata dia itulah hampa ikut sangat kaedah manhaj salaf bila dalam memahami hadis-hadis kita. Jadi kalau tak ikut manhaj salaf, nak ikut kan ikut pasal pemikiran dia tu. Macam mana? Dia orang ni dia smash kita dalam memahami hadis-hadis kita ni, terlalu mengikut, terlalu rigid ikut manhaj ataupun kaedah salaf dalam memahami hadis tu. Jadi kalau tak ikut kaedah salaf, nak ikut kaedah mana? Kalau tak ikut manhaj salaf, nak ikut kaedah siapa? Betul lah tu. Kalau kita tak ikut manhaj salaf dalam memahami hadis-hadis fitan, nak ikut ustaz mana? Kenapa perlu ikut salaf? Kerana benda ni benda ghaib. Benda ni tak tahu lagi bila, dan benda ni dalam ilmu Allah Azza wa Jalla. Ilmu berkaitan akhir zaman mana kita tahu, melainkan dah zahir. So bila dah zahir, barulah kita tahu. Sebab itu ulama-ulama kita yang bermanhaj salaf mengingatkan kepada kita dalam bab-bab hadis fitan, jangan melampau, jangan hulu, dan jangan terlampau cuai sampai tak percaya langsung. Tak boleh. Kita percaya benda ni akan berlaku di akhir zaman, tapi jangan melampau sampai kita pula yang takyinkan batang tubuh ini Dajjal. Habis tu nanti tak lama lagi ni Nabi Isa. Tak gitu. Siapa dia yang terlalu obses dengan Imam Mahdi, dengan semua-semua ni, kalau tak Syiah Rafidah? Syiah Rafidah lah yang terlampau menunggu dekat serdab, yang menunggu dekat lubang untuk Imam Mahdi keluar. Ahli sunnah tak suruh kita tunggu Imam Mahdi keluar, tapi ahli sunnah suruh kita dakwah kepada jalan yang betul. Apa bezanya kita dengan gerakan Al-Arqam yang telah disesatkan oleh kerajaan, kalau sekiranya kita pun macam mereka? Apabila tertubuhnya ataupun apabila dibinanya, panjang sikit, apabila dibinanya Putrajaya, maka mereka, inilah dia janji Tuhan yang telah pun terlaksana. Putrajaya ini dibina adalah sebagai tapak untuk pemuda Bani Tamim bertapak, dan juga untuk Imam Mahdi keluar. Siapa ada pemuda Bani Tamim? Pemuda Bani Tamim adalah pembantu Al-Mahdi. Kenapa kubah Perdana Menteri berwarna hijau? Kerana gini. Kenapa masjidnya berwarna merah? Kerana ini melambangkan jihad. Punyalah ngok. Obses dengan benda-benda akhir zaman ni. Tak Syiah Rafidah, Sufi mengarut. Tu je dua je. Tak Syiah Rafidah. Yang kedua, puak-puak Sufi.
Yang melampau ni yang suka bab-bab akhir zaman ni. Dan kita pun tahu bahawasanya pok-pok sufi ni adik-beradik dengan hak tu lah abang dia tu. Syiah lah. Adik-beradik dia pun ni, adik-beradik. Ya. Datang daripada mangkuk yang sama. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an